kini telah banyak berubah. Salah satu bidang yang terkesan akibat pandemik ini adalah dalam sektor pendidikan, sama ada di peringkat rendah ataupun institusi pengajian tinggi iaitu IPT. Realitinya, COVID-19 ini telah memberi kesan yang pelbagai kepada pelajar dari pelbagai aspek seperti keuangan, pembelajaran, pengurusan masa, malah dalam aspek kesihatan. Malah, norma baru telah mengheret sektor pendidikan ini ke arah penggunaan teknologi secara maksimal. Untuk itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini adalah dengan menggunakan kaedah pembelajaran atas talian. Hal ini kerana kaedah ini digunakan bagi membendung penularan wabak ini dari terus merebak. Penutupan institusi pendidikan dan sekolah yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan terhadap struktur pembelajaran dan pengajaran PDP, iaitu daripada kaedah PDP secara langsung di institusi kepada PDP secara atas talian secara sepenuhnya akan menyebabkan berlakunya permasalahan kelas online yang dihadapi oleh pelajar. Antara sebab-sebab masalah yang dihadapi ketika kelas online akibat pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar, yang pertama, pencapaian kepada kemudahan internet. Program perincian dan sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam kelas atas talian ini. Pelajar perlu membeli perincian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet yang berkelanjuan tinggi. Ini mungkin akan menyukarkan pelajar yang kurang berkemampuan untuk belajar secara berkesan kerana kekurangan kemudahan akses internet berbanding mereka yang mampu membeli segala perincian serta internet yang berkelanjuan tinggi. Sebagai contoh, terutamanya di luar bandar yang sering berdepan dengan cabaran kerana akses internet mereka adalah terhad, sehinggakan ada di antara mereka terpaksa belajar di perhentian bas, sangkut panjat rumbung dan ada yang keluar dari jauh pada rumah untuk menjalani sesi pembelajaran atas talian. Yang keduanya adalah tiada kemudahan komputer ataupun telefon bimbit. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, yang tiada kemudahan gadget ini pasti akan menyukarkan mereka untuk mengikuti segala pembelajaran yang telah diusahakan oleh para pengajar. Dan seterusnya akan menyebabkan mereka ketinggalan pembelajaran berbanding rakan-rakan yang lain. Yang ketiga adalah suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugasan dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit serta tidak mempunyai meja atau kerusi yang sesuai. Hal ini akan menyebabkan murid akan menghadapi kesukaran untuk mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran, diikuti kerana kurang fokus ketika sesi pembelajaran dijalankan. Yang keempat adalah keberkesanan pembelajaran. Pembelajaran online ini juga tidak akan mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewat kerana pembelajaran adalah mengikut kesesuaian waktu mereka. Seterusnya, tenaga pelajar tidak tahu akan kemampuan para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan tidak berbincang secara perseorangan. Komunikasi juga tidak akan berkesan semasa pembentangan online kerana mungkin kelajuan internet tidak memuaskan. Ini akan menyebabkan situasi ini memberi kesan terhadap minat dan motivasi murid untuk terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima adalah penyalahgunaan internet. Oleh kerana pembelajaran maya adalah berasaskan penggunaan internet, maka para pelajar akan terdedah dengan pelbagai maklumat yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik yang disampaikan oleh internet. Tidak dinafikan terdapat pelbagai maklumat yang baik, yang positif, yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar bagi meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Akan tetapi, terdapat pelbagai perkara yang boleh melalaikan dan menyeronokkan terutama golongan muda. Di antaranya permain games yang berbagai bentuk dan dibuat turun secara percuma, juga online chatting yang membincangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti hiburan, gosip dan sebagainya. Seterusnya adalah menjana alternatif. Yang pertama, pihak berkaitan perlu meningkatkan
pencapaian internet. Yang kedua, gunakan sistem yang menyokong fungsi luar talian. Yang ketiga, sediakan jadual pembelajaran dan pengurusan masa akan menjadikan diri lebih berdisiplin. Yang keempat, pelajar harus mencari tempat belajar yang lebih baik dan selesa. Yang kelima adalah, guru perlu menjadikan subjek yang membosankan ke arah yang lebih menarik. Yang keenam adalah, ibu bapa boleh memainkan peranan yang penting untuk membantu menjadikan pembelajaran lebih berjaya dan menarik dalam kalangan anak mereka. Seterusnya adalah carta alternatif. Terdapat 6 alternatif dipersembahkan. Setiap alternatif mempunyai pro dan kontra yang tersendiri. Alternatif pertama adalah pihak berkaitan perlu meningkatkan pencapaian internet. Alternatif yang kedua pula, guru boleh menggunakan sistem yang menyokong fungsi luar talian. Alternatif yang ketiga adalah sediakan jadual pembelajaran dan pengurusan yang masa akan menjadikan diri lebih berdisiplin. Mari kita lihat pro bagi alternatif yang pertama. Terdapat 2 pro dipersembahkan. Yang pertama, kerajaan dan penyedia perkhidmatan internet sentiasa memastikan liputan yang bersesuaian termasuklah penambahbaikan teknologi yang digunakan seperti 4G kepada 5G. Yang keduanya adalah tenaga pengajar turut perlu sentiasa meneroka ilmu dan belajar kemahiran baharu sama ada dari segi peralatan yang digunakan maupun perincian yang bersesuaian agar penyediaan bahan bantu pembelajaran dapat dihasilkan dengan baik. Bagi alternatif 2 pula, terdapat 3 pro dipersembahkan. Pro yang pertama adalah khidmat pesanan ringkas iaitu SMS boleh menjadi pilihan yang terbaik kepada pendidik yang mahu meneruskan pembelajaran bagi pelajarnya di kawasan tiada pencapaian internet atau mempunyai kadar capaian internet yang lemah. Pro yang kedua adalah SMS pada suatu ketika dahulu pernah menjadi aplikasi utama yang digunakan untuk berbual. Kini, ia berpotensi untuk membantu pendidik dalam meneruskan pembelajaran yang terbatas kerana PKP. Pro yang terakhir bagi alternatif yang kedua adalah memudahkan urusan tenaga pengajar dan pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Bagi alternatif yang ketiga pula, terdapat 2 pro dipersembahkan. Pro yang pertama, jadual waktu belajar dapat membantu para pelajar mengurus masa dengan berkesan supaya mereka dapat mempunyai masa yang mencukupi untuk mengulang kaji pelajaran yang lebih menyeluruh. Pro yang kedua adalah menjadikan mereka lebih berdisiplin dan teratur serta tidak membuang masa terhadap perkara yang melalaikan. Bagi kontra alternatif yang pertama adalah tidak semua pelajar dapat mencapai internet dengan baik, terutama di kawasan luar bandar. Kontra yang kedua adalah bantuan pencapaian internet adalah terhad kerana terlalu ramai pengguna yang menggunakan internet dalam satu masa yang sama dan menyebabkan rangkaian internet menjadi lemah. Alternatif 2 mempunyai 3 kontra. Kontra yang pertama adalah ketiadaan notifikasi penerimaan. Tidak seperti aplikasi pesanan seperti WhatsApp dan Telegram yang mempunyai mekanisme menunjukkan sama ada penerima menerima atau membuka mesej yang dihantar. Majoriti perkhidmatan SMS tidak mempunyainya. Kontra yang ketiga adalah mood pembelajaran akan menjadi asynchronous. Asynchronous bermaksud tidak segera. Apabila menggunakan perkhidmatan SMS, ada kalanya SMS akan diterima lewat. Bagi alternatif yang ketiga, terdapat 2 kontra dipersembahkan. Yang pertama, pelajar sukar untuk mengikuti jadual pembelajaran yang telah diaturkan kerana leka akan gadget atau sebagainya. Kontra yang kedua adalah terikat dengan jadual pembelajaran menyebabkan mereka lebih bosan dan tidak berminat untuk belajar. Seterusnya adalah alternatif 4. Pelajar harus mencari tempat belajar yang lebih baik dan selesa. Alternatif 5 pula, guru boleh menjadikan subjek yang membosankan ke arah yang lebih menarik. Alternatif
adalah ibu bapa boleh memainkan peranan yang penting untuk membantu menjadikan pembelajaran yang lebih berjaya dan menarik dalam kalangan anak mereka. Mari kita lihat pro bagi alternatif yang keempat. Alternatif 4 ini mempersembahkan 2 pro. Pro yang pertama, pelajar akan lebih fokus semasa guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran apabila persekitaran di tempat belajar yang selesa dan teratur. Yang kedua pula, suasana yang tenang dapat mempengaruhi minda pelajar dengan lebih cepat memahami apa yang dilihat dan apa yang didengar. Begitu juga alternatif yang kelima. Terdapat 2 pro yang dipersembahkan. Yang pertama, bagi memudahkan murid memproses maklumat dan mengurangkan masa pembelajaran mereka. Yang kedua pula, dapat meningkatkan tumpuan murid dan pemberian ganjaran bagi setiap aktiviti atau soalan yang dijawab oleh murid boleh meningkatkan motivasi untuk belajar. Mari kita pergi ke alternatif yang terakhir, iaitu alternatif yang keenam. Terdapat 4 pro dipersembahkan. Pro yang pertama, memberikan galakan dan motivasi kepada anak-anak. Yang kedua, mewujudkan jadual pembelajaran yang khusus di rumah juga dapat membantu anak menguruskan aktiviti pembelajaran mereka sama ada secara atas talian atau kendiri. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan kanak-kanak. Yang keempat, mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Tambahan pula, alternatif 4 ini mempersembahkan 3 kontra. Kontra yang pertama, kebanyakan pelajar yang mengalami suasana tempat belajar yang tidak kondusif akibat daripada terlalu ramai isi rumah dalam satu tempat kediaman. Yang kedua, sukar untuk fokus semasa belajar apabila adik-beradik membuat bising ketika sesi pembelajaran dijalankan. Kontra yang ketiga pula, berkongsi tempat belajar bersama orang lain menjadikan pelajar tidak selesa kerana sempit atau sebagainya. Manakala, bagi alternatif yang kelima pula, terdapat 4 kontra dipersembahkan. Mari kita lihat kontranya. Kontra yang pertama, memerlukan lebih banyak tenaga sehingga letih untuk menarik perhatian mereka. Yang kedua, terdapat juga ada pelajar yang tidak berminat akan subjek tersebut walaupun sudah menjadikan ia sebagai sesuatu yang menarik. Yang ketiga, guru kekurangan kreativiti bagi meningkatkan perhatian dan kehadiran pelajar. Yang keempat, kehadiran dan minat pelajar hanyalah seketika sahaja. Tidak lupa juga kontra yang terakhir bagi alternatif yang keenam. Terdapat 3 kontra dipersembahkan. Yang pertama, ibu bapa kesibukan bekerja sehingga mengabaikan anak-anak. Yang kedua, tidak membuat pemantauan terhadap aktiviti harian maupun pembelajaran harian anak-anak. Kontra yang ketiga iaitu kontra yang terakhir adalah menjadikan ia sebagai suatu yang remeh-temeh dan memberi kelonggaran yang jitu sehingga anak-anak lalai terhadap teknologi terkini seperti games, media sosial dan sebagainya. Seterusnya adalah, mari kita lihat memilih alternatif penyelesaian. Penyelesaian terbaik daripada 6 penyelesaian yang dinyatakan, penyelesaian yang paling berkesan adalah penyelesaian yang ke-6, iaitu ibu bapa memainkan peranan yang penting membantu untuk menjadikan pembelajaran lebih berjaya dan menarik dalam kalangan anak-anak mereka. Hal ini kerana penyelesaian yang ke-6 ini mempunyai 4 kebaikan iaitu pro dan 3 keburukan iaitu kontra. Dalam menangani isu masalah kelas online akibat pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar ini, langkah ini adalah yang terbaik. Hal ini kerana ibu bapa merupakan orang dewasa yang paling rapat dengan mereka dan mengenali mereka sejak kecil lagi. Ibu bapa harus menjadi contoh dan idola serta inspirasi terhadap anak-anak untuk mewujudkan keinginan dan semangat anak-anak dengan memberikan galakan dan motivasi kepada mereka bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Ia kerana mereka amat memerlukan bimbingan dan dorongan ibu bapa ketika ini untuk mencapai sesuatu kecemerlangan seperti di sekolah. Selain itu, ibu bapa harus sentiasa memantau pelajaran anak-anak dengan mewujudkan jadual pembelajaran yang khusus di rumah, juga membantu anak menguruskan aktiviti pembelajaran
pembelajaran mereka sama ada secara atas talian ataupun kendiri. Ibu bapa boleh mencadangkan usul tentang cara-cara mendidik anak-anak serta untuk meningkatkan kecemerlangan akademik. Sejajar hal ini, anak-anak dapat meningkatkan prestasi potensi diri untuk mencapai kecemerlangan perkembangan akademik untuk membantu pengetahuan anak-anak. Malah, anak-anak juga memerlukan sumber rujukan untuk belajar di rumah ketika pandemik COVID-19 ini. Dalam hal ini, ibu bapa boleh menyediakan perpustakaan mini di rumah. Perpustakaan mini mempunyai semua buku rujukan atau tidak semestinya buku rujukan sahaja. Malah, perpustakaan mini juga terdapat buku-buku cerita. Perpustakaan mini ini bukan hanya mendorong kepada kecemerlangan akademik, malah ia juga dapat merapatkan silaturahim antara keluarga. Oleh itu, ibu bapa harus memberi sokongan dan dorongan dalam apa-apa cara sekalipun untuk kejayaan anak-anak walaupun negara dilanda permasalahan pandemik COVID-19. Daripada penyelesaian yang lain, penyelesaian ini turut dipilih sebagai amat berkesan kerana kepimpinan ibu bapa melalui pelbagai cara dapat merupakan langkah utama dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oleh itu, penyelesaian ini adalah penyelesaian yang terbaik dalam mengatasi masalah kelas online akibat pandemik COVID-19 dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah laksana pilihan melalui ibu bapa. Yang pertama, ibu bapa yang sebelum ni kesibukan bekerja mempunyai peluang untuk menikmati saat berharga bersama anak-anak seperti membantu mereka dalam pelajaran. Senario ini hanya akan berlaku jika ibu bapa menyedari hikmah peluang keemasan ini menggunakan sebaik mungkin. Komunikasi berterusan dengan guru dan sekolah serta sikap saling menghormati amat penting kerana ketika ini guru benar-benar terpaksa bergantung kepada bantuan dan kerjasama ibu bapa untuk memastikan anak-anak mengikuti semua pembelajaran dan tugasan dan penilaian dalam talian yang disediakan. Tanpa kerjasama ibu bapa, akan berlaku keadaan murid-murid tidak mengikuti pembelajaran disediakan tanpa guru dapat berbuat apa-apa, sekaligus akan merugikan murid itu sendiri. Yang kedua adalah, ibu bapa membantu memotivasikan anak dengan menjelaskan latihan diberi antara aktiviti pembelajaran untuk membantu agar lebih memahami pelajaran. Sekiranya tugasan dirasakan terlalu sukar atau membebankan, sewajarnya ia dibincangkan secara berhemah bersama guru kerana ibu bapa adalah mata, kaki dan tangan bagi guru untuk memantau, memerhati dan memfasilitasi pembelajaran anak di rumah. Tanpa bantuan ibu bapa, amat sukar bagi guru mengakses pemikiran, perasaan dan tindakan murid sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga adalah penyediaan ruang terhindar daripada perkara mengganggu tumpuan amat penting. Di sinilah kreativiti, daya usaha dan komitmen ibu bapa diperlukan. Penyediaan peranti bersesuaian dengan sambungan internet yang baik yang perlu diusahakan oleh ibu bapa. Di negara ini, banyak inisiatif dalam bentuk Wi-Fi percuma serta bantuan kelengkapan untuk pembelajaran dalam talian di rumah. Asalkan kita mengambil tahu dan mengambil tindakan demi pembelajaran anak-anak. Sebagai contoh, slot TV pendidikan TV OK dari RTM juga boleh dimanfaatkan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak belajar di rumah. Bagi isi yang terakhir ini adalah, ibu bapa mengasah kemahiran keibubapaan masing-masing dalam mengkuatkuasakan disiplin dan peraturan di rumah. Bagi memastikan keteraturan dalam kehidupan anak diteruskan secara konsisten, kerana murid yang mempunyai personaliti extrovert mungkin akan berhadapan lebih cabaran berbanding introvert dan suka bekerja sendiri. Kesimpulannya, siapa sangka dengan penularan wabak COVID-19 ini, kaedah pembelajaran telah mengalami revolusi yang mengejutkan daripada kaedah penyampaian dalam bilik darjah kepada kaedah pembelajaran atas talian. Tidak dinafikan lagi, terdapat pelbagai cabaran dan masalah yang timbul dalam menjayakan usaha mewujudkan pelajaran yang berterusan dan mampu melahirkan murid yang secara holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selari dengan falsafah
Pendidikan Kebangsaan FPK. Bagi mendapati satu kelaziman yang baru yang belum pernah dilakukan sebelum ini dan dijadikan sebagai norma kehidupan yang baru secara tiba-tiba adalah suatu yang mengejutkan dan tanpa dijangka. Tetapi ia boleh dicapai dan dilaksanakan apabila semua pihak bekerjasama dan memahami peranan masing-masing. Sama seperti pembelajaran secara atas talian, ia tidak akan terjadi dan mencapai saranannya sekiranya semua pendidik, ibu bapa, murid tidak memainkan peranan mereka yang tersendiri. Dengan kerjasama yang berterusan, usaha dan istiqamah serta kesediaan berkorban semua pihak, tidak mustahil usaha mendampingi cabaran pembelajaran atas talian akan menjadi lebih mudah. Sekian saja daripada saya, Nur Syafiqah Fitri binti Rais. Terima kasih.